Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertamanya kami ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada para hadirin sekalian kerana sudi bersama kami dalam temu bual pada malam ini. Tujuan temu bual pada malam ini adalah untuk mengupas suatu isu yang berkaitan dengan para remaja. Terlebih dahulu, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan panel-panel yang akan bersama kita pada malam ini. Kita dimulakan dengan pengarah perancangan strategik sebuah agensi iaitu Institut Demokrasi dan Emansipasi Anak Muda ataupun juga dikenali sebagai IDEA iaitu Saudari Afifah Nur Amanina. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, Alhamdulillah. Seterusnya bersama kita juga seorang pensyarah yang berkaliber iaitu Tuan Haji Muhammad Hussein bin Datuk Seri Abdullah. Apa khabar Tuan? Baik, Assalamualaikum semua. Salam. Dan yang terakhir sekali kita mempunyai seorang pensyarah dari Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif Jabatan Komputeran yang cukup berwibawa sekali daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris iaitu Tuan Fizaril Amzari Omar. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kerana sudi bersama kami dalam interview kali ini. Okey, terima kasih Fazlinda. Jadi kita mulakan temu bual kita pada malam ini dengan Saudari Amanina. Kita mengetahui bahawa IDEA merupakan sebuah badan bukan kerajaan ataupun NGO yang bergiat aktif dalam membincangkan serta mengulas isu semasa yang berlaku di negara kita serta yang berlaku di luar negara. Antara isu yang telah dibincangkan oleh NGO ini adalah berkenaan isu kedaulatan Laut Cina Selatan. Betul kan saudari? Betul-betul, dan ada banyak lagi isu. Baiklah. Sebagai permulaan bagi sesi temu bual kita pada malam ini, bolehkah saudari berkongsi sedikit tentang latar belakang agensi yang bernama IDEA ini? Dipersilakan. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Nama saya Afifah Amanina dan saya selesa lah dipanggil Cik Amanina ataupun Amanina je. Jadi basically IDEA ni, Institut Demokrasi dan Emansipasi Anak Muda ni is not yet an NGO, is not yet an official NGO, but we are moving to macam register our movement to become NGO. So adalah banyak sangat pencapaian IDEA ni basically, tapi what's make my movement different from banyak belia-belia punya macam NGO-NGO yang lain is that IDEA ni merupakan satu platform untuk youth, untuk belia ataupun untuk mana-mana je rakyat Malaysia untuk kita perjuangkan hak polisi anak muda, di mana dekat dalam IDEA ni sendiri kami ada banyak program which mean like kita ada apa kata belia, kita ada program slot sembang idea, kita ada juga kata pakar, di mana kami dekat dalam organisasi IDEA ni sendiri membuat satu perangkaan polisi dan juga mengulas isu-isu semasa yang di mana kami akan kemudiannya dokumentasikan benda-benda tu dan hasil akhir daripada setiap kajian yang dibuat oleh Institusi Demokrasi Emansipasi Anak Muda ni sendiri akan dibawa kepada pakar, which mean that nanti dalam setiap kajian kami akan bawakan kepada pakar untuk mereka mengulas sama ada benda ni layak ataupun tidak untuk
diketengahkan kepada kerajaan, kepada ministry untuk kita jadikan dia satu polisi yang betul-betul rasmi. So kami di idea provide platform tu untuk semua anak muda. So the idea ni it's quite different lah sikit dengan macam NGO-NGO lain yang banyak buat macam social work, banyak buat macam CSR, volunteerism and also macam outreach program. Tapi kami di idea, that's not our main focus. Our main focus is about membuat polisi untuk towards the betterment of Malaysia. I think that's it. Terima kasih. Jadi sebenarnya idea ni merupakan satu badan yang sangat menarik. Jadi saya agak tertarik. Jadi terima kasih atas perkongsian tersebut. Seterusnya kita beralih kepada panel yang kedua, iaitu kedua kita, iaitu Tuan Haji Muhammad Hussein yang merupakan lulusan Bachelor of Science, Master of Business Administration dan juga PhD. Saya ingat Tuan Haji Hussein tak dapat maklumat tu kot. Minta pengacara majlis untuk ulang semula. Okey, untuk sambungan bagi saudari moderator tadi. Jadi kami ingin minta Tuan Hussein untuk menceritakan kepada kami serba sedikit tentang latar belakang Tuan. Dipersilakan Tuan. Maaf atas gangguan internet. Nampaknya kita terputus hubungan dengan Tuan Hussein. Jadi saya proceed kepada Tuan Fizaril Amzari Omar yang merupakan pemilik sarjana pendidikan teknologi maklumat UPSI. Jadi Tuan, bolehkah Tuan berkongsi sedikit tentang latar belakang Tuan kepada kami pada malam ini? Okey, insyaAllah saya akan kongsikan tentang latar belakang saya lah. Okey, nama yang diberikan adalah Fizaril Amzari bin Omar. Saya merupakan seorang pensyarah, telah pun berkhidmat di dalam bidang pendidikan selama lebih 15 tahun, iaitu mula melapor diri sebagai seorang pensyarah di Kolej Matrikulasi Perak di Gopeng pada tahun 2025, penghujung 2005, dan sehinggalah ke penghujung 2019, di mana pada bulan Disember saya menyertai Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai salah seorang pensyarah di bawah Jabatan Komputeran, Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif. Dan pengalaman mengajar saya adalah pensyarah komputer, teknologi maklumat, dan topik yang dibawakan oleh kumpulan hari ini adalah salah satu topik yang menarik dan saya sukalah pada saya untuk berkongsi juga pandangan tentang isu-isu yang diketengahkan pada hari ini, iaitu isu undi 18
Dan apa yang saya kongsikan pada malam ini adalah sekadar perkongsian pandangan peribadi, dengan tidak menyentuh sensitiviti ataupun bias kepada mana-mana pihak. Ini merupakan pandangan peribadi di mana kita saling berbincang dan saling berkongsi maklumat, sumbang saran supaya kita dapat mencapai apa yang dihasratkan ataupun objektif menerusi perbincangan pada malam ini. Terima kasih. Kembali kepada pengacara. Terima kasih atas penerangan daripada Tuan Fizari Amzari. Seterusnya kita beralih kepada panel ketiga kita, iaitu Tuan Haji Muhammad Hussein yang merupakan lulusan Bachelor of Science, Master of Business Administration dan juga PhD candidate. Maaf atas kekhilafan Tuan. Boleh Tuan tolong kongsikan kepada kami tentang latar belakang Tuan? Mungkin serba sedikit, insya-Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada panel-panel. Waalaikumsalam. Nina, Tuan Fizaril dan pelajar-pelajar semua lah. Pelajar lah, saya assume lah. Baik, saya Muhammad Hussein Abdullah, pensyarah daripada Universiti Sultan Azlan Shah di Kuala Kangsar, Perak. Telah berkhidmat selama lebih kurang 10 tahun dan sebelum itu saya telah berkhidmat selaku dalam perniagaan sendiri dan juga sebelum itu juga saya pernah menjadi Senior Master Trainer and Regional Acting Manager untuk Prestarian Teknologi Sdn Bhd dalam projek yang dinamakan sebagai bimbingan perguruan teknologi perguruan. So melatih guru-guru untuk di dalam bidang perguruan. So the e-learning yang awal-awal tu saya terlibat lah yang pendedahan kepada guru-guru di dalam kelas e-learning. Selepas itu, sebelum itu saya juga telah terlibat dalam pergerakan belia selama 20 tahun lebih. Jadi saya telah menjadi pengurusi Persatuan Belia peringkat daerah dan telah pernah menjadi penolong Setiausaha Agung Gerakan Belia 4B Malaysia. Dan kini saya bersama tim Ifan Fauna Studio telah menerbitkan buku Undi 18 Belia Malaysia Memilih yang saya sebagai editor dan editorial consultant dan juga editorial politik lah yang diletakkan dalam tu. Jadi buku ini juga telah diwar-warkan oleh Dr. Mazri dalam parlimen dan dalam social media dia kerana dia telah terlibat sebelum lagi dia habis jawatan Menteri Pelajaran hari itu. Jadi sebabkan dia dah tak ada, jadi dia terlibat teruslah. Jadi kita telah menghasilkan buku Undi 18 ini untuk komik sebenarnya komik. Tapi untuk kita memberi education, there's no political agenda in the book, but it's just a matter of educational purposes for mereka-mereka yang mahu mengetahui proses pilihan raya dan proses demokrasi. Bolehlah membeli buku tersebut. Dipersilakan. Okey, sekian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Muhammad Hussein atas penerangan beliau sedikit tadi. Jadi demikianlah serba sedikit tentang panel-panel kita pada malam ini. Kami berasa amat bertuah kerana dapat bersama dengan orang yang begitu ahli dalam membincangkan satu isu semasa yang sedang hangat diperkatakan di negara kita ketika ini. Isu yang dimaksudkan itu ialah isu undi 18 tahun. 2 tahun yang lalu, kerajaan melalui parlimen telah meluluskan undang-undang di mana had umur mengundi telah diturunkan dari 21 tahun kepada 18 tahun. Perkara ini telah menimbulkan reaksi, sudah tentu terutamanya remaja yang berumur antara 18 hingga 21 tahun, memandangkan mereka telah diberi hak untuk menentukan kerajaan yang bakal menjaga kebajikan dan kepentingan mereka melalui saluran pilihan raya. Oleh itu, sudah tentu banyak persoalan yang timbul, maka kami akan mengajukan beberapa soalan kepada ahli-ahli panel sekalian. Jadi kita mulakan dengan soalan pertama untuk Saudari Amanina. Okey, Saudari Amanina, sebagai orang muda, bersedekah mereka untuk menjadi pengundi yang berkesan untuk negara? Dipersilakan. Soalan apa different daripada apa yang dah terima? Boleh saudara Irfan ulang balik semua soalan?
Okey, soalan pertama. Bersediakah orang muda untuk menjadi pengundi yang berkesan kepada negara? Oh, okay. Okay, thank you for the question. So first thing first, okay, antara 3 panel yang hari ni saya lah yang paling muda sekali saya rasakan. Saya pun baru nak masuk degree. Saya sendiri penuntut, saya sendiri pelajar undang-undang UiTM. So first things first, kita tahu terlampau to reach undi 18 tu sendiri memang makan masa yang lama. Maksudnya untuk membuat penggubalan akta untuk dapatkan undi 18 daripada undi yang 21 tu sendiri pun dah memang makan terlampau banyak masa dan memang diperjuangkan daripada menteri, berganti menteri dan semua kita tahu kan. Okay. Walaupun dah macam baru-baru ni, awal tahun ni 7 Mac 2021 hari tu baru kerajaan dah bagi tahu bahawa yang persiapan ke arah pelaksanaan tu pun masih sedang berjalan dan dalam tindakan yang sewajarnya, termasuklah gerak kerja macam pembangunan sistem, semakan dan penyelarasan data tentang golongan-golongan program libat urus susulan bersama agensi kerajaan dan parti politik dan juga pertubuhan NGO serta persiapan-persiapan lain lah. Jadi kalau nak tanya saya lah kan berkenaan sama ada orang muda ni mereka ni dah bersedia ke secara mental, secara fizikal, secara verbal, literal tentang kita ni layak ke ataupun kita ni mempunyai qualification ataupun tak untuk mengundi pada umur 18 tahun. Jadi pada pendapat saya lah kan, umur tu bukanlah pengukur kematangan. Maksudnya I do believe that macam ada je student ataupun ada je individu yang berumur 18 tahun dah mencapai tahap kematangan semasa yang betul-betul optimum untuk situasi semasa dalam negara kita. Tapi ada juga golongan-golongan yang berumur 18 tahun dan ke atas untuk mengundi. Mereka ni tiada mentaliti ataupun kematangan yang kita kata cukup sampai takat tu lagi. So untuk saya bagi tahu sama ada belia berumur 18 tahun ni sedia ataupun tidak mengundi, itu bukanlah bawah keputusan saya. Tapi apa yang saya boleh cakap, saya ada banyak go through dengan banyak NGO lain kan, NGO macam Perintis yang memang memperjuangkan tentang undi 18 ni. Even dengan ahli-ahli dekat dalam NGO undi 18 tu sendiri pun saya memang dah ada interact dengan diorang untuk membincangkan pasal hal ni. So basically apa kita panggil macam penggubalan akta untuk memberi golongan dekat golongan 18 tahun ni mengundi sebenarnya is a wise choice yang government boleh buat. Sebab apa? Kita tahu bilangan pengundi-pengundi yang berumur 18 tahun sampailah ke tahun yang boleh mengundi ni, kita dekat situ range of population dah start terlalu ramai. Jadi kalau kerajaan tak nak allow budak-budak 18 ke 21 ni apa benda semua ni untuk mengundi, rugi. Faham tak? Maksudnya kita tak akan ada terlampau banyak pengundi yang boleh menentukan nasib negara. So dekat sini what I'm trying to say is ini semua bergantung kepada mentaliti individu, sama ada mereka-mereka yang berumur 18 tahun ni sedia ataupun tak mengundi. Tapi pada my personal point of view, I do believe that kita remaja 18 dan sampailah umur yang boleh mengundi, kita semua dah sedia untuk menentukan nasib negara dan kita juga dah sedia untuk melibatkan diri kita dekat dalam pentadbiran negara. Okey, tu je. Minta pengacara tolong bantu. Saya mula baca anda tu. Okey, untuk Tuan Muhammad Hussein, untuk Cik Hussein, pada 25 Julai 2019, kerajaan telah mengubah hak polisi dengan memberikan hak mengundi kepada belia berumur 18 tahun. Jadi soalannya, apakah rasional umur kelayakan mengundi ini diturunkan? Jadi dipersilakan Cik Hussein untuk menjawab ya. Baik, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Baik, pertama sekali kita mesti memahami bahawasanya pola politik di negara Malaysia sudah berubah. Dan pola dari segi pemilihan parti itu juga sudah berubah. Jadi apabila kita melihat
Pilihan Raya 14 telah memberikan satu gambaran bahawasanya pola pengundian di antara parti-parti itu telah wujud satu base supporter, ya, dia ada ataupun pengundi-pengundi yang telah kekal, dan the shifting of vote itu telah mengubah keputusan pilihan raya yang lalu. Maka dengan itu orang-orang politik ni, saya berpendapat, ini perasaan saya lah, dan juga saya percaya ia adalah satu manifestasi yang telah ditunjukkan semasa kelulusan akta itu ataupun bila diluluskan undi 18 di peringkat parlimen, bahawasanya mereka memerlukan fresh votes, dan fresh vote ini datangnya daripada orang-orang yang berundi 18 dan ke atas dan hingga 21. Beberapa masalah sebenarnya berlaku apabila ada negeri-negeri yang belum meluluskan undi 18 tetapi telah di Perak, contoh sebenarnya saya di Perak telah meluluskan calon 18 tahun, dan juga saya tak pasti mengundi 18 tahun. Tetapi apabila Parlimen telah memberikan ataupun meluluskan akta itu, dan di Sarawak juga telah mengatakan adalah perlu dibuat undi 18 ini, maka satu negara perlu memberikan meluluskan di peringkat negeri masing-masing dahulu. Jadi saya tak tahulah sama ada dia boleh dicapai atau tidak sehingga tahun depan, kerana ada negeri yang belum lagi meluluskan enactment undi 18 di peringkat negeri masing-masing. Itu pertama. Yang kedua, apabila undi 18 ni automatik, undi 18 yang automatik, orang yang berundi 18 tahun selepas ini adalah automatik. Tetapi apa jadi dengan undi orang yang 20 tahun yang belum berdaftar? Itu tak automatik. Jadi mereka terpaksa kena buatkan, kita kena bekerja, atau pembalik arah politik ini kena bekerja, ataupun parti kena bekerja untuk memastikan mereka yang berundi 20 tahun, 21 tahun ke bawah sehingga 18 itu yang belum automatik itu juga mengundi dan mendaftar undi. Okey, jadi itu dua perkara yang saya tengok belum dicapai sepenuhnya dalam mewar-warkan undi 18. Kalau saya betul lah, Tuan Fazari dan juga Amanina. Baik. Apabila kita melihat kepada perkara itu, dan apabila menanyakan soalan bahawa adakah perlukah, relevankah undi 18 ini, kalau dilihat dari segi fakta, dari segi numbers, dah lebih 100, over hundreds of nation yang telah memberikan legal voting age ini, iaitu 18 tahun. Negara-negara barat, negara-negara moden ataupun maju seperti Canada, seperti France, Germany, dan Japan, United States obviously, yang telah Itali dan sebagainya, Europe, yang telah ada enactment ataupun akta undi 18 ini, iaitu the legal voting age adalah 18 tahun ke atas. Jadi, pertama, adakah orang muda ini bersedia dengan sogokan ideologi politik? Itu yang pertama sekali. Yang kedua, kalau kita lihat dalam PRN Melaka yang lalu, saya tak lihat signifikannya pengundi walaupun belum undi 18, tapi pengundi muda yang mengundi untuk PRN 18. Pertama, kemungkinan COVID-19. COVID-19. Yang keduanya adalah mungkin kerana mereka memberikan satu boykot lah kepada PRN di Melaka. Jadi itu benda-benda yang kita perlu ambil berat, kerana pada semasa undi 18 nanti adalah dia satu perkara yang patut diberi perhatian, kerana saya tengok orang-orang muda kebanyakannya tidak mahu terlibat dalam politik, tapi mungkin mereka nak memberi the going through the process tu, mereka mungkin nak merasai, dan tetapi apabila nak memilih itu nanti menjadi satu perkara yang dipertanggungjawabkan kepada mereka untuk mereka membuat satu keputusan dan juga mempunyai pandangan yang bahawasanya tanggungjawab mereka untuk memangkah nanti atau mengundi nanti adalah penting untuk negara. Kerana kita tidak mahu tergugat kestabilan politik apabila tergantungnya tidak ada dapatnya buat kerajaan dan sebagainya, hang parlimen dan sebagainya. Okey. Itu saja buat setakat ni. Terima kasih.
Baik, terima kasih diucapkan kepada Cik Husni atas penerangan sebentar tadi. Penjelasan yang begitu mantap daripada seorang yang begitu berkaliber. Jadi sekarang kita beralih kepada ahli panel yang ketiga iaitu Tuan Fizaril. Jadi menurut Tuan, Islamofobia merupakan sikap dan tanggapan prejudis terhadap agama Islam. Hal ini berlaku khususnya di negara-negara barat kerana mereka beranggapan bahawa agama Islam ini ialah satu fahaman yang kolot ataupun terlalu konservatif. Oleh itu, adakah orang muda bebas daripada pengaruh pemikiran Islam bashing ataupun Islamofobia ini? Jadi harap diperjelaskan. Baik, insyaAllah. Terima kasih untuk pengacara majlis dan ahli-ahli panel yang lain. Berkenaan dengan Islamofobia ni adalah pengaruh media sebenarnya. Kalau kita ikut di dunia maya lah, khususnya dunia maya internet kan, social media, pengaruh yang sangat kuat diberikan oleh media ni dan digunakan oleh mereka-mereka yang bukan Islam lah. Ini merupakan satu perjuangan jugalah. Pada saya ini merupakan satu perjuangan ataupun jihad lah untuk kita sendiri sebagai orang Islam untuk melakukan apa yang termampu untuk kita buat untuk memberikan maklumat dan fakta-fakta yang betul lah tentang Islam. Sekarang ini kalau kita ikutkan di internet, khususnya di social media, di Twitter dan di mana saja platform social media ataupun platform TikTok, kandungan di dalam setiap platform ini masih lagi dikawal sepenuhnya, pada saya lah, ini pandangan peribadi, masih lagi tidak seimbang. Yang banyaknya adalah yang pernyataan ataupun kandungan-kandungan yang sebagaimana telah disebut oleh pengacara tadi lah, bashing tentang Islam. And then kita ni kalau disebut saja Islam, kita diserang dari pelbagai sudut sebenarnya, daripada pemikiran, daripada dengan adanya usaha-usaha liberalisme dan banyak lagi lah kegiatan-kegiatan yang memang musuh-musuh Islam nak menjatuhkan Islam. And then ada juga yang orang-orang kita sendiri ataupun orang Islam sendiri yang terlalu hendak sangat berdebat. Dia jadi satu kekuatan pada diri dia untuk buat perdebatan secara umum, public, and then buat rapat umum untuk nak menyuarakan pendapat diorang. Diorang hanya memetik yang mana satu yang sesuai dengan diorang, hasrat diorang, itulah yang diorang perjuangkan. And then itu yang menjadi kepada satu fahaman ataupun kegiatan yang liberal. Yang ini juga adalah salah satu ancaman kepada kita umat-umat Islam di seluruh dunia lah. Dan pada saya Islamofobia ni perlu dilawan menerusi platform yang sama. Cumanya pada pandangan saya masih kurang kandungan-kandungan yang menerangkan maklumat yang benar tentang Islam. Dan kalaupun ada, cara promosi ataupun hebahan itu tidak sampai kepada yang sepatutnya. Dan mungkin juga tidak terlalu tidak terlalu salah kalau saya cakap media di Malaysia sendiri juga dia hanya memilih yang tertentu untuk disebarluaskan. Kalaupun ada konten yang lebih bermutu, dia mungkin tidak memilih konten tersebut. Media di Malaysia. Saluran TV3 khususnya, dia hanya memilih yang tertentu saja untuk didedahkan. Sebaliknya yang lain mungkin dia akan sisihkan. Jadi pemuda-pemudi di Malaysia sekarang ni, nak kata dia orang tengok TV pun rasanya mungkin menggunakan komputer ataupun menggunakan skrin telefon pintar masing-masing untuk melihat kandungan TV. Tapi saya percaya dan saya yakin tak ramai yang tengok TV sekarang ni. TV1, TV2, TV3 dan macam-macam lagi saluran. Dia orang tengok Netflix. Netflix. Dia orang enjoy dengan hiburan di dalam TikTok. Dan ada juga usaha menteri kita pun buat konten dalam TikTok. Itu pun menteri pun membelajar macam mana nak buat TikTok, bertanya kepada orang-orang muda macam mana nak buat konten dalam TikTok. Konten itu ada,
tetapi konten yang menerangkan tentang sesuatu yang penting utama tu sedang giat diusahakan, cuma saya ulang balik, penyebaran sebar luasnya tu tidak sampai ke masyarakat umum kerana pemuda-pemudi lebih suka berkongsikan hiburan ataupun video-video ringkas tentang mungkin benda-benda yang bodoh tapi dikongsikan. Itu yang mendapat sambutan. Pada saya lah, saya definisikan sebagai satu aktiviti yang tak ada membawa manfaat pun. Tapi insya-Allah dengan usaha yang telah dilaksanakan oleh Cik Husin, Irfan Foner, okay, Dr. Mazli Malik, mantan Menteri Pelajaran, sekarang ni Pendidikan. Okay, saya sendiri peminat komik. Okay, saya sendiri baca komik sebenarnya. Okay, walaupun berjanggut dulu, baca komik juga. Dan komik bukan komik yang serius, komik yang biasa-biasa pun saya baca. Okey, saya melihat pendekatan menggunakan komik sebagai bahan bantu belajar tentang subjek. Pada saya, ada semua orang kata subjek politik ni satu yang berat. Pada saya, bila lagi kita nak menyebarluaskan pendidikan ini kepada pemudi ataupun pemuda, bila lagi? Adakah tunggu 21 tahun baru kita nak cerita? Sepatutnya benda ini telah kena masuk dan disampaikan kepada golongan muda di peringkat sekolah menengah lah khususnya. Okey, kalau nak kata di sekolah rendah tu mungkin terlalu awal. Di sekolah menengah tu perlu kita sebarluaskan tentang pendidikan berkenaan dengan undi 18. Saya menyokong walaupun di dalam Facebook Tuan Irfan Foner ada ditangkap shot layar dan dikongsikan, ada yang mengutuk, adakah apa ni bawa komik ke sekolah? Okey, ataupun bawa idea tu diperlekehkan. Pada saya mungkin dia orang ni tidak bersikap terbuka. Pada saya komik adalah satu medium yang baik untuk dibawa masuk ke sekolah, sebab dan ada juga menuduh ini adalah propaganda. Sebenarnya pada saya ini orang yang mungkin tak baca lagi kot komik undi 18 tu, mungkin dia ni terlampau mengikut emosi mungkin. Okey, dan dia pun mungkin ada dalam diri dia tu ada cenderung bias macam tu lah kan. So kalau dia macam ni lah, kalau kita nak menerima sesuatu, hati kena terbuka. Kita tak boleh bias, kita kena duduk ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus. Jangan ada kecenderungan kepada mana-mana pihak. Buka hati, baca, okay, and then comment. Dan insya-Allah kita akan dapat sesuatu daripada apa yang telah diusahakan untuk memberikan pendidikan. Berbanding ada teks yang diberikan kepada sekolah yang bukan sekolah kebangsaan, yang itu pada saya mungkin ada propaganda di sebaliknya. Sebab konten di dalam tu, skrip di dalam tu mirip nak menceritakan sesuatu, ada hidden agenda di situ. Tapi undi 18, komik undi 18 adalah satu usaha yang baik yang telah diusahakan oleh tuan editorial kita Cik Husin bersama dengan pasukan Irfan Foner untuk mendedahkan untuk memberikan pendedahan yang sebaiknya kepada golongan muda-mudi. Okey, terima kasih pengacara. Baik, terima kasih kepada Encik Tuan Fizaril. Jadi saya secara peribadinya memang bersetuju sangatlah dengan setiap idea yang Tuan Fizaril dan juga Encik Husin sampaikan tadi, dan juga apa yang Saudara Afifah Manina cakap tadi. Jadi kita beralih kepada soalan seterusnya yang akan saya kembalikan kepada Cik Amanina. Baiklah. Terdapat sarjana yang pernah berkata bahawa tidak semua ahli politik yang cerdik itu mempunyai nilai patriotisme. Buktinya kita dapat lihat sikap berapa ramai ahli politik yang berpengaruh dan berpengalaman dalam selok-belok politik negara ini telah bersikap agak biadab dengan institusi raja dan perlembagaan negara. Sudah banyak kali golongan ini mengeluarkan kenyataan yang bercanggah dengan prinsip hukum negara dan perlembagaan. Oleh itu, bagaimanakah kita dapat memberi kesedaran kepada remaja Bumiputera khususnya supaya mereka dapat memilih pemimpin yang betul, supaya kaum Bumiputera kita ini tidak kehilangan hak dan tanah air mereka sebagaimana yang telah berlaku kepada Bumiputera Arab Palestin pada ketika ini akibat kesilapan mereka sendiri. Jadi saya serahkan kepada Cik Amalina. Alright, terima kasih atas soalan. So macam basically soalan ni nak tanya macam ada macam nak cakap how
maksudnya macam nak cakap, okay, first thing first yang pasal tadi moderator ada elaborate more about apa tadi, bersikap kurang ajar and stuff kan. Okay, tapi pertama sekali kita kena tahu Malaysia ni adalah negara apa. Malaysia ni adalah satu negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen dan di bawah pentadbiran raja berperlembagaan. And then ada juga tadi kata okay, kita gantilah constitutional monarchy ni dengan republic kan. Law is not like that. It's not simply one night we say that okay, tomorrow kita ada YDPA, esok kita nak presiden. Hari ni kita ada YDPA, tomorrow kita tak nak ada YDPA. Law is not simply function like that. So kita kena tahu sendiri raja berperlembagaan dekat dalam Malaysia ni sendiri membawa makna apa? Maksudnya how do we distinguish the separation of power between constitutional monarchy dengan demokrasi berparlimen? Sebab dekat sekarang ni konteks dia, Perdana Menteri sendiri dengan YDPA sendiri membawa bidang kuasa yang berbeza-beza. Yang tu sekali yang pertama sekali kita kena faham lah kan. Okay. Tadi pun ada bagi tahu juga macam mana cara kita nak bagi kesedaran dekat anak muda, betul tak? Tentang macam mana kita nak kena ada penghayatan rukun negara, semangat patriotik. Khususnya Bumi Putra ni, mereka ni tahu sama ada mereka in the right track. Nak undi apa, kiranya nak serahkan tampuk pentadbiran dan juga tampuk kepimpinan Malaysia kepada siapa selepas ini. So dekat sini kalau nak kata macam pasal ayat terakhir ya, moderator tadi kata pasal seperti apa yang bumi Arab Palestin berlaku akibat kesilapan mereka sendiri. Okay, Malaysia ourselves is different from Arab Palestin. Arab Palestin ada konflik yang berbeza. Malaysia kita ada political structure dan juga political conflict yang berbeza dengan Arab Palestin. So like for me, it is not fair lah untuk kita kata macam kita nak compare between kita punya political structure dengan Arab Palestin and stuff. So dekat sini what the least that youth can do, I'm talking about belia, I'm talking about remaja lah senang, I'm talking about youth. What actually youth can do is that okay, kita ni as a human, we want to belong to somewhere, we want to belong to someone. So what we need to do is that kita kena tanamkan sikap ni, which mean that kita kena tanamkan sikap youth ni di mana I want to belong to Malaysia, like I'm proud to be in Malaysia. So that macam bila eventually benda tu memang nampak macam semangat patriotik, nampak macam simple sangat kan, tapi bila mana ada enforcement dan juga implementation terhadap golongan-golongan belia yang mereka ni kata macam sudah sedia untuk take over the country, untuk take over the politics and stuff. Sebab sekarang ni isu kita mainly bincang pasal Undi 18 kan. So dekat sini like apa semua akan berbalik kepada mentaliti dan juga kematangan belia sendiri. Itu je saya boleh kata, macam nak kata konteks dekat dalam ni, nak kata kalau kita nak fokus more on macam nak macam educate kan, nak educate belia, nak educate elders, seniors dan orang-orang lama dekat dalam politik ni is gonna take a long time. It's a very very long time. Sendiri kita dapat tengok dekat dalam situation dekat dalam parlimen sekalipun, walaupun ada seorang je ikon belia iaitu Sheikh Saddiq sendiri dekat dalam parlimen, beliau pumpang pasal ni, tapi the seniors that di kabinet dan staff apa benda semua bagi dia. So macam dah macam mana kalau kita punya ikon belia sendiri sekalipun diperlekehkan dalam parlimen. So apa pula orang-orang muda ni akan rasa bila nampak ikon belia dibuat macam tu? Rasanya belia-belia ni semua nak masuk tak dekat dalam parlimen? Nak tak involve dekat dalam politik? Nak tak involve dekat dalam pentadbiran? So benda tu sendiri eventually bawa negative vibe. You know, it gives some sort of bad influence to the youth. And lastly tu, and then biar je lah yang lama tu stay dekat dalam tampuk lama, yang baru-baru ni semua tak nak naik, and then jadilah pemimpin-pemimpin yang tertangguh. Saya suka frasa pemimpin yang tertangguh sebab kita tahu macam dekat dalam orang muda ni sendiri ada je yang ada credibility, yang ada capacity, yang ada that qualification yang sesuai untuk jadi pemimpin dekat negara ni, tapi semuanya tertangguh sebabkan apa? Sebabkan macam Cik Hussein cakap tadi,
Dia bila mana dia macam berganti macam belia tak nak melibatkan, dia macam orang kita tak, dia kata belia tak nak melibatkan diri, tapi belia nak tahu proses macam mana nak undi 18 semua kan. Tapi kalau sendiri rasa tak ada kesedaran ataupun tak nak ambil tahu about what's happening around the country, what's happening in Malaysia itself, so sampai bila? So what is needed to fix this problem is that youth especially kena ubah that mentality, kena ubah that mindset, and also work toward the betterment of the individuals. I think that's answer your question. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cik Nur Amanina atas penjelasan beliau seperti tadi. Jadi baik, untuk Cik Hussein, berdasarkan semua penjelasan dan persoalan yang telah kita berkongsikan sebentar tadi, menurut pendapat Cik Hussein sendirilah, apakah langkah yang boleh kita ambil untuk menerapkan nilai patriotik dalam kalangan remaja ini? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertama sekali, nilai patriotik ni tidak hanya datang kerana sayangkan negara, sayangkan perjuangan, tapi kadang-kadang nilai itu datangnya daripada yang dalam ini, yang sekecil ini. Jadi pertama sekali, saya nak semua orang buka kamera lah. Tunjukkan nilai itu kepada grup awak ni. Nak buat interview ni. Semua tutup. Saya tak nampak siapa awak. Jadi tolonglah buka dan lihatkan muka anda yang orang muda ni. Saya tak nampak. Tuan Fazril tak nampak. Cik Amanina tak nampak. Buka lah. Selagi awak tak buka, saya tak nak cakap. Apa kata? Saya cabar pula anak-anak muda yang dalam ni. Silalah buka kamera. Kan kena tengok semua. Ini kan Roy Miro yang buat WhatsApp dengan saya. Ini Nur Irfan ni kawan anak saya. Dia pergi hantar je gambar saya. Ada laporan sampai. Siapa? Ain Nasuha siapa? Azim Idris siapa? Wawa siapa? Anis Mahana siapa? Perwatakan awak di dalam ini telah menunjukkan awak ni siapa. Jadi itulah nilai yang awak patut letak, kerana tengok dia pun tak nak buka lagi. Macam mana saya nak menanamkan semangat setia kawan dan tengok muka awak. Kejap-kejap. Make up lah. Pakailah tudung. Tak apa. Mana yang atas katil, bangkit daripada katil. Ini saya dah selalu kelas. Betul tak Cik Fazril? Kita kelas budak atas katil Cik Fazril. Okay, anyway. Saya nak mengatakan bahawanya kalau kita lihat every time sikap-sikap atau semangat patriotisme ini kita jadikan perbualan harian. Tapi kalau kita melihat, kalau nilai patriotisme ini datangnya daripada nilai murni, itu saya kata tadi. Nilai murni, nilai yang elok, nilai yang baik yang awak nak tunjuk, awak buka kamera, ini nilai yang baik, nilai adab untuk dalam maya. Kerana memperlihatkan muka awak, wajah awak, riak awak. Bagaimana awak tersenyum apabila saya cakap, mana awak menggerut dahi apabila awak tak faham. Ini yang kata nilai yang baik, nilai yang murni. Sebab awak menjiwai, mengamalkan sebaik mungkin apa yang kita nak cakap. Inilah nilai patriotisme kalau diberikan dalam konteks pembentukan generasi, iaitu berhemah tinggi, berakhlak mulia. Wajar generasi muda kalau diberikan, kalau khususnya untuk menjadikan nilai patriotisme yang awak tanya tadi sebagai amalan, sebagai pegangan, disemai dalam jiwa. Jadi segenapnya daripada awalnya awak berada di bangku sekolah hinggalah awak akan berada di IPTA dan awak bekerja, awak berkeluarga, kerana ini adalah kelangsungan bagi negara Malaysia dalam era pasca modernisme ataupun dalam keadaan dikelilingi masyarakat majmuk yang kita ada. Jadi selain daripada itu kita lihat kadang-kadang patriotisme ini dia berkait rapat dengan nasionalisme, tetapi dia istilah ini sering ditukar ganti penggunaannya, sinonim antara satu sama lain. Patriotisme kita bayangkan sebagai kewajaran atau kita mementingkan keutamaan negara daripada keutamaan diri sendiri ataupun kelompok-kelompok kita. Tapi kalau kita lihat dari segi politiknya sekarang mementingkan kelompok-kelompok. Ini masalah. Jadi kalau kita nak lihat kedua-duanya mempunyai sedikit perbezaan lah antara
patriotisme dan nasionalisme. Semangatnya, seruhnya mungkin ada persamaan, tetap iaitu mengekalkan kita nak melindungi dan mencintai negara kita, bangsa kita, perjuangan agama kita dan sebagainya. Okey, dan ada dua jenis saya fikirkan patriotisme ini, iaitu dia boleh dibahagikan sebagai patriotisme yang bersifat peribadi dan juga patriotisme yang bersikap rasmi, ya. Jadi itu patriotisme peribadi ni lebih kepada sukarela, lebih kepada perasaan kita nak melakukan dengan apa dia panggil, fi sabilillah, tak boleh tahan boleh belah, kan. Okey, dan kita perlu memberikan fokus kepada kita punya patriotisme peribadi itu, dan rasminya sudah pastilah kepada kita buat perkara-perkara yang sedikit simbolik, ya, walaupun dia dalam kecil, dalam erti kata seperti contoh kita melihat hormati bendera, hormati lagu kebangsaan, kita berdiri dan meletak tangan di dada contoh. Itu adalah yang bersifat patriotisme rasmi. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita nak remaja menghayati betul-betul patriotisme ini, mereka perlu diletakkan dengan elemen-elemen pendidikan patriotisme daripada zaman bangku sekolah, supaya mereka memberi satu mempunyai perasaan. Dan saya selaku dulu dalam saya belia juga, kita mempunyai seminar pemantapan patriotisme yang kita dah buat dulu lagi dah pada zaman, dan ada satu ketika itu sudah ada kempen patriotisme melalui masa itu Tan Sri Rais Yatim dulu, Menteri Kebudayaan dan Pelancongan saya ingat, ataupun Menteri Kebudayaan Perpaduan something like that. Tapi sudah ada kempen-kempen penerapan nilai-nilai patriotisme. Saya juga telah memberikan paper berkenaan itu di Melaka satu ketika dulu. Menerapkan apakah dia elemen patriotisme yang patut berada di dalam remaja, supaya dengan nilai patriotisme ini akan ditranslasikan ataupun diberikan signifikan kepada undi 18, dan mereka-mereka ini akan memastikan bahawasanya mereka menjalankan tanggungjawab kepada negara. Dan saya nak bagi tahu ini tips. Baru-baru ni ada satu isu ataupun berkenaan dengan undi bukan undi belia, umur belia. Umur belia bawah 30 tahun. Okey? Undi belia bawah 30 tahun, ada pemimpin-pemimpin belia tidak bersetuju kerana dia dikatakan terburu-buru. Padahal ini adalah 2 tahun dah bagi dah. Daripada zaman Syed Saddiq lagi, zaman Azalina lagi dah bawa benda ni. Diberikan time over time, dan kebetulan pada masa ini telah nak enforce pada Januari 2022, jadi telah meletup lagi orang-orang belia yang berada di hujung-hujung umur 30-an itu ataupun dia lebih sikit. Mereka nak lagi hakap jawatan agaknya. Jadi mereka mereka telah marah dengan menteri yang ada. Dan esok saya bagi tip, akan berlaku satu demonstrasi di hadapan KBS. Dengar aja berita tu. Berkenaan dengan mereka pemimpin belia tidak mahukan belia di bawah 30 tahun ini. Pada saya telah melalui yang bawah 40 tahun. Saya masa tu satu ketika dulu, saya dah kilang remaja belia 4B ni. Saya pada bawah, saya naik jadi pemimpin kerana adanya remaja itu yang bawah 25 tahun. Dan kita telah menjadi pemimpin pelapis kepada mereka yang bawah 40 tahun. Dan 40 tahun lah. Ada satu ketika belia kita dia bawa sampai 60 tahun pun boleh belia. Itu bukan belia, itu beliawa. Jadi sekarang nak diturun lagi kepada 30 tahun. Dan apabila diturunkan 30 tahun ini, saya pasti dan saya percaya undi 18 akan menjadi lebih relevan dan signifikan. Kerana telah akan memberikan satu wajah ataupun sinar baru kepada mereka-mereka yang berada di bawah umur ni, bawah 18 tahun ke atas sehingga 30 tahun. Relevannya mereka untuk berjinak-jinak di dalam kepimpinan belia, berjinak-jinak dalam NGO belia dan sebagainya belia atau NGO-NGO lain, supaya mereka boleh tahu, boleh memimpin, boleh tahu apakah isu-isu semasa negara, dan bukan hanya melepak, pergi tengok wayang, pergi makan popcorn, pergi bila ada pergi bersantai-santai yang macam mana yang
dibuat oleh ramai-ramai remaja sekarang yang tidak pedulikan apa yang berlaku dalam dunia mahalah di dalam negara sendiri. Wallahualam. Silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Husin atas penjelasan beliau yang sangat jelas sebentar tadi. Baik, soalan terakhir pada hari ini ingin saya tujukan kepada Tuan Fizaril. Seperti yang kita sedia maklum bahawa remaja sekarang banyak terlibat dalam kes-kes seperti penyalahgunaan dadah, gangsterisme, seks bebas dan lain-lain. Persoalannya, bagaimanakah prinsip rukun negara boleh menghindarkan belia daripada gejala sosial yang menjadi suatu penyakit yang semakin membarah dalam kalangan masyarakat belia kita pada ketika ini. Dipersilakan. InsyaAllah, terima kasih. Okey, untuk berkenaan dengan kita nak menghayati prinsip rukun negara kan. Kalaulah kita buat social experiment, kita pick secara rawak kawan-kawan kita di cafeteria ataupun malam ni dalam WhatsApp, minta dia orang senaraikan tanpa merujuk kepada Google. Minta dia orang senaraikan dengan betul, eja pun dengan betul. Okey, 5 rukun negara Malaysia. Kita akan dapati ada yang dapat, ada yang tak dapat jawab. Okey. So berkenaan dengan penghayatan prinsip rukun negara. Cuba kita sebagai orang Islam, kita menghayati ataupun tidak rukun iman, rukun Islam. Kita menghayati atau tidak rukun iman dengan rukun Islam. Yang tu soalkan diri dulu. Kalaulah rukun iman, rukun Islam belum lagi kita hayati, macam mana rukun negara yang kita nak hayati? Kita sebagai orang Islam, rukun iman, senaraikan 6. Ada yang akan tersasul nanti. Rukun Islam asalnya ramai akan dapat jawab. Tapi rukun iman, okey, rukun iman dengan rukun Islam. Yang rukun iman tu akad kita tahu, akad kita sebagai seorang yang hidup, manusia. Akad dengan diri kita dengan kita percaya kepada Tuhan. Sebab tu yang pertama dalam rukun negara Malaysia, kepercayaan kepada Tuhan. Siapa etis dah out untuk rukun negara Malaysia. Kan? So penghayatan itu penting. Sebenarnya pandangan peribadi, saya sangat-sangat sedih dengan pemuda-pemudi di Malaysia yang rata-ratanya, okey, kalau kami zaman saya, zaman Cik Husin dulu, sewaktu Tun M, okey, membawakan dasar pandang ke timur, okey, kita lihat negara Jepun, dan pada waktu itu zaman kami masih kanak-kanak sekolah rendah, Ultraman diperkenalkan dalam TV, Doraemon dan sebagainya, kartun-kartun Jepun banyak. Okey. Saya tak langsung kilang-kilang elektronik daripada Jepun pun banyak bertapak di Malaysia ini. Itu dasar pandang ke timur, khususnya Jepun. Yang saya heran, zaman selepas Tun Mahathir lah, okey, tidak ada dasar pandang ke Korea. Tidak ada. Okey. Akan tetapi bagaimana penetration, okey, macam mana budaya tu langsung masuk ke Malaysia dan majoriti ramai orang suka. Saya tidak ada isu. Saya tidak ada isu dengan kalau gemar berjoget Korea, okey fine. Tak ada masalah. Okey. Gemar secara minat peribadi, okey, nak mempelajari budaya orang asing sebagai hobi, okey, tak ada isu. Tetapi memperjuangkan pula yang itu, saya quote balik Cik Husin cakap tadi tu, sekecil-kecil perkara on video, okey, on camera, okey, sekecil-kecil perkara. Asalnya hobi itu tidak mengapa, tetapi nak memperjuangkan. Sedangkan kita di Malaysia, kita ada budaya Malaysia, kita ada budaya Melayu, kita ada budaya bangsa Cina, kita ada budaya India. Mengapa itu tidak disiarkan? Mengapa itu tidak dikongsikan? Kenapa ada pertandingan TikTok yang telah sekarang ni banyak sangatlah pertandingan TikTok. Stem TikTok lah, dekat U pun ada pertandingan TikTok. Alright. Kenapa? Okey, tengok sendirilah video-video yang menjadi habuan mata juri untuk menilai. Berapa orang peserta pertandingan TikTok yang menggunakan pantun-pantun Melayu ke? Okey, lagu tradisional Melayu ke? Berbusana Melayu ke? Ada ataupun tidak? Yang banyak
lagu-lagu Korea, BTS dan banyak lagi lah. Saya tak minat sangat Korea tapi boleh lakut sebab BTS tu ramai orang minat. Jadi bila baca Facebook tu duk sebut BTS kan, saya pun terikut. Apa suka tengok Squid Game tuan? Squid Game kan. Okey, Korea dalam Netflix. Okey, sampai dia menjadi satu fenomena tau. Okey. Dan kita pula di Malaysia itu yang malangnya tidak pula dihasilkan drama ataupun macam itulah sesuatu filem yang membawa identiti kita ni Malaysia. Untuk orang luar negara pula ikut, tak ada, kurang. Ataupun kalaupun ada, dicantas di peringkat yang tertentulah. Kan? Jadi itu isu yang saya lihat lah. Alright. Dan kalau boleh saya nak tengok pemuda-pemudi harapan bangsa di Malaysia dengan adanya undi 18, dengan terhasilnya medium komik untuk pemudi-pemuda untuk baca dan mendapatkan maklumat. And then itu satu cara untuk mendapatkan maklumat tentang undi 18. And then banyak lagi cara untuk mendapatkan maklumat tentang parti-parti politik di Malaysia, pemimpin-pemimpin parti-parti politik. Kenal pemimpin di lokaliti masing-masing. Okey, jangan asal baca apa yang dipersembahkan di dalam media massa yang ada di internet, okey, website. Sebab kalau kamu baca website yang terpengaruh kepada satu parti politik A contoh, dia cerita tentang kebaikan saja dan dia akan memburukkan parti B. Itu normal lah tu. Kita kena check and balance, okey? Baca di satu pihak dan baca di satu pihak yang lain, and then kita come up dengan keputusan kita. Dan okey, untuk membantu membuat keputusan, kita jangan hilang perhubungan kita bukan dengan orang-orang besar, bukan dengan orang yang arif dalam politik. Kita jangan pisah ataupun putuskan hubungan kita dengan Allah. Dan Al-Quran, surah Al-Kahfi, baca kena selalu. Mudah-mudahan dengan ikhtiar yang kita buat itu, Allah akan memimpin kita menerusi wahyu. Kita bukan Nabi nak dapat wahyu. Okey? So mudah-mudahan Allah memimpin kita menerusi ilham yang masuk ke dalam hati. Kita kan ada rasa gerak hati, intuisi, lintasan hati. Tapi hati-hati jugalah. Sebab kalaulah kita baru 1 minggu nak berjinak-jinak ataupun baru nak ihdinas siratal mustaqim balik, okey, jangan cepat membuat keputusan lintasan hati ini adalah daripada Allah. Jangan macam tu. Okey? So kena solat istikharah. Kita sebagai orang Islam ada di anjuran buat solat sunat istikharah untuk membuat keputusan. Okey? Mendengar daripada banyak pihak. Kalau boleh mendengar daripada orang yang profesional, mendengar daripada orang yang hati dia bersih, mendengar daripada orang yang dia tidak akan menuding jari kepada mana-mana pihak, tapi dia akan kemukakan dia punya idea dan carangan secara neutral. Okey, dia tidak berpaksikan kepada satu pihak saja. Dan dia pula tidak mengutuk individu-individu tertentu. Kita kena cari orang yang macam ni. Yang paling neutral. Susah. Tapi mudah kalau kita nak cuba belajar perlahan-lahan. InsyaAllah saya rasa itu untuk menjawab soalan terakhir pada hari ini. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih saya ucapkan ke atas Tuan Fizaril atas penjelasan beliau yang begitu membuka minda seperti tadi. Dengan berakhirnya soal jawab sebentar tadi menandakan kita sudah berada di penghujung temu bual kita pada hari ini. Setinggi-tinggi penghargaan kami ucapkan kepada para panel dan para penonton atas kesudian memberi masa untuk temu bual bersama kami pada kali ini. Sebelum mengakhiri pagi pada hari ini, saya meminta semua penonton yang ada pada malam ini untuk membuka kamera. Kita nak gambar dulu kejap. Cameraman get ready ya. Cik Hussein, kalau ada komik undi 18 tunjuklah kat skrin. Komik undi 18 tu juga tu. Kalau nak promote dipersilakan. Boleh kalau boleh dari mana kami boleh dapatkan. Saya ni saya dah bagi maklumat pada Kak Airul tadi kot.
Saya punya laptop ni tadi udah shut down jadi saya buka phone. Jadi di dalam komputer saya nanti saya share dalam group nanti apa ni Khairul boleh share kot. Boleh tengok saya punya Facebook M Husin ABD. Dan dalam tu ada dalam scroll bawah tu ada saya postkan berkenaan dengan komik undi 18. Baik Cik Hussein, terima kasih banyak. Kameraman dah sedia ke? Dah sedia. Okay. Dah screenshot dah? Dah. Okay, one more. Okay. Okay, done. Dah siap. Baik, terima kasih kepada kameraman kita. Kamera woman. Baiklah, diharap hasil kita berbual pada kali ini dapat membuka mata masyarakat kita yang selama ini mungkin yang terpinga-pinga, terutama golongan belia dalam menentukan masa hadapan negara sebagai sebuah negara berdaulat di segala dunia pada masa hadapan. Sesuai dengan harapan pejuang negara yang sekian lama memperjuangkan kemerdekaan negara pada satu ketika dahulu. Baiklah, kita sudahi majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Okay, terima kasih semua. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Boleh kita jumpa insyaAllah. Boleh insyaAllah. Idea boleh juga berbincang-bincang. Sebab saya ingat ideas ni ada satu lagi ideas Institute of Democracy and something in Asia. Yeah. That one is ideas Malaysia. This one is idea je. Idea je. Okay. Ada satu reform. Tadi baru ada program ni dengan from the Institute of Political and Democracy Reform macam ni ada. Itu reform. Itu lebih kepada penyelidikan berkenaan dengan politik dan demokrasi. Sorry. Okay, see you guys. Thank you very much. Thank you very much. Alright, Thank you very much.